أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Masih lagi Allah beri kita peluang untuk kita sama-sama meneruskan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini. Mudah-mudahan sedang jemaah sekalian, apa jualah yang kita buat pada hari ini, moga-moga Allah taala terimalah hendaknya segala apa yang kita telah laksanakan daripada kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan pada hari ini. Moga-moga Allah terima sebagai amal saleh kita di sisinya, insya-Allah. Amin. Jadi kita sambung perbincangan kita menerusi kitab kita, kitab Risalah Tajwid Al-Fatihah, karangan ataupun susunan Syekh Tan Muhammad Saleh bin Abu Bakar daripada Lingga, Kepulauan Riau. Risalah Tajwid Al-Fatihah pada menyatakan, memolekkan dan membetulkan hukum membaca Fatihah. Kita sambung lagi pada surat 19, kata dia, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila anqal, kata dia, وتصفية الكاف وتخليصها من نون نعبد وكذلك من نون نستعين. Sucikan kaf dan bersihkannya daripada nun na'budu, dan demikian jugalah nun nasta'in. Itu dia punya matan dia. Sucikan kaf dan bersihkannya daripada nun na'budu, dan demikian juga nun nasta'in. Apa maksud yang ingin disampaikan oleh tuan kitab ini? Apabila kita teliti, tuan kitab kita ini masih lagi membincangkan berkaitan dengan macam mana ketepatan cara nak sebut ayat yang keempat, ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat kelima. Maka diteruskan perbahasan dalam nak menyatakan bagaimanakah nak membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini dengan betul dan tepat. Maka kata tuan kitab kita, sucikan kaf. Kaf mana? Iyyaka. Ka itulah kaf tu. Iyyaka. Okey. Dan bersihkannya, nya tu ka juga. Bersihkannya, bersihkan kaf itu, huruf kaf itu. Makna apa sucikan kaf dan bersihkan dia ni? Maknanya tuan kitab kita nak memberitahu kepada kita bahawasanya kena sebut huruf kaf itu dengan sebetul-betulnya. Kena biar bunyi huruf kaf tu betul. Iyyaka ka. Ka tu kena bunyi sungguh. Okey. Jangan bunyi benda lain. Bunyi benda lain ada ke bunyi benda lain? Ada juga. Sebab huruf kaf ni dia dekat-dekat dengan makhraj huruf qaf.
Kaf dengan qaf tu tak tekah mana dia punya tempat keluar, makhraj huruf itu. Boleh jadi iyyaka kalau kita tekan sikit alah ke dalam, dia jadi qa. Iyyaka na'budu. Tak si tu. Dia tak ambuh qa. Iyyaka tu tak ambuh. Iyyaka. Ka. Dia kena keluarkan sikit kita punya pangkal lidah. Keluarkan lagi. Jangan sebut dengan, jangan tepek, jangan beri tepek. Pangkal lidah kita hak ujung sekali. Iyyaka, tak sih hak ujung kan dia nak depan sikit. Iyyaka. Depan sekali maksudnya pangkal lidah yang berdekatan dengan tengah lidah. Itu huruf kaf. Kalau pangkal lidah kita ni beginilah, ujung lidah ni. Panggil, ni tengah lidah. Jadi ini pangkal. Pangkal lidah ni dia ada pangkal lidah yang dekat dengan pertengahan lidah dan ada pangkal lidah yang menghampiri kepada kerongkong. Kalau hak menghampiri kepada kerongkong itu tempat keluar bagi huruf qaf. Kalau yang berdekatan sikit dengan tengah lidah itu dipanggil huruf kaf. Jadi biar kita kena tahu kat mana nak loket, nak letak kita punya lidah. Maka baca Quran ni, saudara jemaah sekalian, dia memerlukan ketelitian. Kita nak baca Quran, kita kena perhati sungguh kat mana kita nak letak, nak parking lidah kita itu bila kita sebut sesuatu huruf. Kalau kita tak beri perhatian begitu, maka kita boleh jadi tertukar dari sudut makhraj huruf yang sepatutnya kita kena letak kepada huruf-huruf yang tertentu. Maka di situ kita sudah dikira gagal dalam nak membaca Quran dengan sebagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat ada dinyatakan, innallaha ta'ala yuhibbu an yaqra'al Quran ghaddan kama unzil atau kama qala. Allah Ta'ala sangat suka bila seseorang itu dia baca Quran ghaddan kama unzil, tepat sebagaimana yang diturunkan. Jadi kalau kita nak sampai maksud, nak mencapai misi baca Quran sebagaimana Quran itu diturunkan, bagaimana tuan-tuan? Tak ada cara lain dah melainkan kita kena belajar lah. Belajar daripada step by step, daripada satu tahap kepada satu tahap. Belajar daripada mula-mula tidak kenal kepada kenal huruf, daripada kenal huruf kepada boleh baca ayat demi ayat, daripada merangkak-rangkak baca ayat demi ayat kepada lancar baca. Lancar dah baca ni, tak sakut sikit abuk dah. Daripada lancar sebegitu, lancar sikit-sikit kepada lancar banyak-banyak. Daripada lancar banyak-banyak tadilah kita cuba lagi baiki mutu bacaan kita. Orang yang baca Quran lancar pun dia ada lagi masalah dalam bab bacaan Quran. Mungkin boleh jadi dari sudut aksesori lah, dari sudut khoteh-khoteh. Cara sebut tebal nipis tu tak kena lagi ke, ataupun cara letak lidah kepada tempat makhraj yang sebetulnya masih tak tepat lagi ke, ini akan berlaku. Walaupun orang tu sudah baca Quran lancar, boleh jadi, contoh saya berinya, bila kita suruh baca wazalamu, baca ayat wazalamu dia baca wazalamu anfusahum, maka kalau dengar sekarang sepatah lalu, betul lah cara sebut dia tu, bunyi macam betul. Tapi kalau kita tengok endak mulut dia wazalamu tu, bila tak keluar lidah daripada gigi depan dia, maka di situlah dia sebenarnya belum mencapai tahap yang betul ataupun tepat bacaan Quran dia. Kerana wa zalamu, cara yang sebetulnya dia kena keluarkan sikit hujung lidah. Wa zalamu, kena gigi hujung lidah tu. Azlama, zalamu. Lebih begitu. Kalau kita tak tubik lagi, tak tubik, hujung lidah tak tubik, duduk dalam lidah, duduk dalam gigi, tak kacik lidah tu dengan gigi atas bawah kita. Sepatutnya azlama.
zalamu. Sepatutnya begitu, tapi tak keluar. Maka kita belum sebut dengan sebetulnya. Walaupun kita baca Quran acak. Maka sebab itu pembelajaran Quran ni dia tak pernah berhenti, dan tidak ada satu tempoh masa kita nak kata habis dah belajar Quran. Tak ada, tuan-tuan. Dia belajar sampailah ke mati. Okey. Maka dia kata sini huruf kaf kena sucikan sungguh dia masa sebut iyyaka, jangan bagi masuk elemen-elemen lain jadi iyyaka na'budu ke apa lagi, ataupun dia disebut sini maksud dia suruh sucikankah, bersihkankah daripada apa sebenarnya, daripada nun na'budu. Kehendak tuan kitab ni dia nak fokus kepada jangan beri jadi kaf tu dimasuki ataupun dipengaruhi elemen huruf nun. Nun mana pula? Nun na'budu. Iyyaka na'budu. Selepas ka tu kan ada na'budu lah. Dalam ayat yang kelima ni dia iyyaka ni berulang 2 kali. Iyyaka na'budu. Lepas tu wa iyya pula sekali lagi. Nasta'in. Jadi hak mula-mula na'budu tu. Iyyaka na'budu. Okey. Maka apa maksud dia? Bersihkan kaf daripada nun itu. Maksudnya jangan kita sebut secara cepat. Ada orang dia baca Quran cepat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, baca cepat begitu. Bila baca cepat begitu, adalah huruf-huruf yang tidak sempurna sebutannya. Tak sempurna sebutannya. Seumpama kita menyebut iyyaka, sepatutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sempurna bunyi kaf tu, iyyaka na'budu. Tiba-tiba ada orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tengok dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tengok sepitas lalu, dengar sepitas lalu macam ke betul tak? Tapi salah tuan-tuan, kerana kaf tidak sempurna disebut. Iyyaka dia masuk nun tu. Iyyaka ini dia panggil sebutan ikhtilas. Ikhtilas maknanya dia sebut secara cepat huruf kaf. Dan dia ikhtilah ni kalau ikut takrifan sebenar mengambil ataupun menyebut dengan 1/3 harakat ataupun baris. Dia sebut 1/3 baris daripada baris sebenar. Patutnya iyyaka na'budu, tapi iyyaka ka tu sikit je ambil. Iyyaka na'budu. Dalam Al-Quran, bacaan Quran memang ada bacaan ikhtilas, ada. Tetapi bukan semua ayat kita boleh baca dengan ikhtilas. Ada tempat-tempat dia saja. Ada tempat-tempat dia saja. Contoh dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf ada satu tempat yang kita mungkin pernah baca lah. Kalau orang Islam memang pernah baca lah surah Yusuf lah. Dan kalau kita pernah tamat Quran dalam hidup kita, tak pernah lalu surah Yusuf lah. Mesti pernah lalu. Surah Yusuf, surah yang berada pada juzuk pertengahan juzuk 12 dan juga masuk ke juzuk 13. Dia habis dekat-dekat nak tengah juzuk 13. Itu surah Yusuf. Maka dalam surah Yusuf ni ada satu ayat di permulaan surah lagi. La ta'manna ala Yusuf. Okey. Apa ayat depan dia? Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Ayat ma laka la ta'manna fokus pada ta'manna. Kalimah ta'manna ni kalau ikutnya ayat berapa tu? Dalam Quran kalau di surah Yusuf itu dia berada pada ayat yang ke-11. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Jadi ayat la ta'manna tu, kalau tengok dalam mushaf Quran di atas nun itu la ta'manna, manna atas nun ada satu tanda dia buat macam ke batu permata. Dan tu boleh balik surah Yusuf. Surah Yusuf
apa nama ni, muka surat 236. Tu surah Yusuf 236. Tak tahu takut Musa tuan-tuan lain muka surat dia. Cuba tengok dulu lah 236 surah Yusuf juzuk yang ke-12 ayat sebelah. Pada ayat sebelah tu kalimah la ta'manna, atas nun tu ada macam batu permata. Maka di situ hukum dia ada bacaan khusus yang dibaca oleh Al-Imam Hafaz daripada Imam Asim, daripada qiraat Imam Asim, yang mana itulah bacaan kita di Malaysia, mazhab bacaan Quran kita di Malaysia. Dan di kebanyakan negara-negara Islam guna pakai mazhab Imam Hafaz daripada qiraat Imam Asim. Maka dia baca macam mana di sini? La ta'manna, dia baca dengan muncul mulut. Bila nak sebut manna, nak masuk mim atas nun, maka di situ kena memuncungkan mulut. La ta'manna. Begitu dah. La ta'manna. Hak ni kalau dengar saja dalam radio pun tak nampak ni. Dia kena buka Facebook tengok. Tengok, cari live Masjid Abidin. Tengok dalam Facebook Masjid Abidin ada live kan. Buka, tengok balik hak saya khabar ni, mulut lagu mana? La ta'manna. Dia kena muncung mulut. Okey. Cuma cara nak muncung tu ada dua pacing. Sama ada kita nak muncung sekali dengan dengung la ta'manna, ataupun dengung dulu baru muncung la ta'manna. Boleh dua cara. Sama ada nak muncung terus sekali dengan dengung la ta'manna, ataupun kita dengung dulu baru kita muncung la ta'manna. Itu dia panggil ismam. Bacaan itu namanya ismam. Hukum tajwid situ nama dia ismam. Maksud ismam memuncungkan mulut. Okey. Cuma ada bacaan yang kedua dalam riwayat Imam Hafaz ni juga. Kalau dalam istilah kita belajar qiraat dia panggil wajah yang kedua, wajhus tsani, ataupun cara bacaan yang kedua. Tadi ismam tu satu lah. Cuma ismam tu ada dua cara nak sebut dia. Lepas tu ada satu lagi, selepas pada ismam ada satu lagi boleh baca di sini, iaitu dengan ikhtilas ataupun raum. Nama dia dua, sama ada raum ataupun ikhtilas. Hak tula je. Apa maksud ikhtilas? Tadi sebut dah, mengambil 1/3 baris. Kita sebut baris itu 1/3 dia, tak sempurna. Sepatutnya sebut sempurna, tapi kita sebut tak sempurna. Jadi dalam hal isu ayat 11 surah Yusuf tadi, sepatutnya kalau bacaan yang sebenarnya la ta'manuna, itu yang sebenarnya la ta'manuna. Okey. Tapi bila baca dengan ismam dia jadi la ta'manna. Dihilangkan nun yang pertama, dengung, idgham masuk kepada nun yang kedua. La ta'manna terus. Cuma dimunculkan mulut, itu ismam. Adapun ikhtilas, dia sebut sikit saja baris nun yang pertama. La ta'manuna, la ta'manuna ala Yusuf, la ta'manuna ala Yusuf. Sepatutnya la ta'manuna, gitu sepatutnya. Nu tu kena sempurna sebut. Tapi di sini katanya guru-guru kita melalui sanad yang diambil daripada guru-guru mereka, bacaan di sini, bacaan nombor 2 bagi Imam Hafaz adalah ikhtilas, iaitu mengambil 1/3 harakat daripada baris depan nun la ta'manu, jadi la ta'manuna. Kira-kira mudahnya ikhtilas ni bacaan yang cepat. Kita baca dengan cepat, menyebabkan jadi tak sempurna huruf yang asal. La ta'manuna. Okey, itu cerita pada surah Yusuf, dan di situ sajalah bagi kita hafaz ni yang baca ikhtilas. Adapun bagi qiraat yang lain, ada lagi kat lain dia punya ikhtilas ni, bacaan ikhtilas. Kita hafaz ni kat situ sajalah, la ta'manuna. Okey. Maka kata Syekh tadi, dalam isu ayat nombor 5 surah Fatihah, jangan buat gitu boleh dah. Wa tasfiyatil kafi wa takhlisiha min nun na'budu
wa kadzalika min nun nasta'in. Pada kaf masa nak sebut iyyaka, sama ada iyyaka na'budu ataupun wa iyyaka nasta'in, dua-dua ka tu kena sebut dengan sempurna. Kata iyyaka na'budu, jangan sebut cepat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sebut cepat. Bila sebut cepat gitu, seolah-olah kita macam-macam ikhtilas. Tapi situ tidak ada ikhtilas bagi mazhab bacaan Quran kita. Nah, itu maksud dia. Maka kena macam mana? Kena sucikan, bersihkan, sebut betul-betul kaf. Itu maksudnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis. Kemudian dia kata pula wahris 'alal kafini alla talhaquha hamzatun. Maka bersungguhlah atas kaf agar tidak diikuti atau dihubungi hamzah, iaitu alif. Dia kata kena bersungguh ataupun kena cermat bila mana sebut huruf kaf ini, supaya janganlah kaf tadi dihubungkan dengan alif. Di alla talhaquha hamzah, hamzah ataupun alif. Macam mana tu maksud dia? Iyyaka, ka tu jangan beri jadi panjang pula sebutan dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang kata iyyaka tu iyyaka na'budu. Ka tu pendek saja, tidak ada mat pun. Iyyaka na'budu. Mungkin oleh kerana dia nak berhati-hati untuk sebut tidak jadi ikhtilas tadi dah. Oleh kerana kita tegur dia, jangan baca cepat gitu demo jangan baca cepat gitu. Iyyaka na'budu, baca slow biar jelas huruf kaf tu. Huruf kaf tu biar jelas. Iyyaka na'budu. Maka bila dia nak menjelaskan huruf kaf tu jadi kelambat dah pula. Bila lambat jadi tererek punya jadi panjang dah pula. Iyyaka na'budu. Ka tak ambuh, dia nak pendek saja. Iyyaka begitu saja. Tidak ada alif. Maka kena perhati situ dia kata, dan berhati-hatilah supaya jangan ada saktah antara sin dan ta. Begitu juga tiada idgham padanya. Itu tambahan daripada penyusung tu rasanya. Tidak ada dalam matan. Berhati-hati pula kata dia supaya jangan ada saktah antara sin dan ta. Di mana tu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Antara nasta. Kerana nak beri jadi nas itu, kenapa isunya saktah? Kenapa dia kata begitu? Hati-hati supaya jangan ada saktah antara sin dan ta. Sin dan ta tu nasta'in. Masa nak sebut nasta'in, kena hati-hati jangan beri jadi saktah. Kenapa dia kata jadi saktah pula? Kerana kalau kita baca nasta'in itu dengan erek, nasta'in wa iyyaka nasta'in, itu tak sih. Itu tak ambuh tu begitu tu. Nasta'in tak ambuh kerana dia itu kalau baca begitu dia jadi qalqalah. Sin itu mati. Bila dia mati, oleh kerana dia bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah ni hanya ada 5. Qutbu jaddin, qaf, ta, ba, jim, dal. Maka selain daripada huruf yang 5 ni, kalau dia mati, kita tak boleh heret dia. Kalau huruf yang 5 tadi boleh heret. Rabbana hab lana, hab. Dia mati, ba tu mati dah. Tapi kita baca dengan Rabbana hab lana gitu ke? Tak. Kita heret dah. Rabbana hab lana min azwajina, hab lana. Sebab dia ba tu qalqalah. Adapun azwajina, Rabbana hab lana min azwajina, tak heret. Salah. Azwajina. Begitu. Dia yang ada dalam 5 huruf tu saja boleh heret. Qaf, ta, ba, jim, dal. Itu saja. Maka huruf sin, sin tak termasuk dalam 5. Bila dia tak termasuk, dia pun tak boleh diheret juga, tak boleh heret. Maka kena baca jangan beri jadi heret. Nasta'in. Itulah isunya. Bila baca tak beri jadi heret, dikhawatiri ada orang yang jaga-jaga sungguh menyebabkan jadi saktah dah pula. Macam mana tu? Sebab saktah ni kan kita
dah belajar saktah dalam bacaan Quran, kita baca dengan berhenti tanpa ambil nafas baru. Wa qila man raqa, ataupun kalla bal rana ala qulubihim, atau mungkin jarang-jarang kita jumpa dah. Hak sama kita baca surah Yasin. Mim marqadina hadza ma hada. Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Jadi itu bacaan apa tu? Berhenti sekejap, lepas tu sambung balik tanpa ambil nafas baru tu, itu dipanggil saktah. Saktah berhenti seketika tanpa mengambil nafas yang baru. Beza dengan wakaf berhenti seketika juga dan nak mula balik ambil nafas yang baru. Itu beza dia. Maka dikhawatiri bila sebut nasta'in dengan berhati-hati sangat, ada orang yang boleh jadi saktah pula. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi nasta'in, saktah tu. Jadi jangan beri jadi saktah dan jangan beri jadi qalqalah. Kena perhati situlah. Na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Kita putuskan sin, matikan dia betul-betul, jangan erek dan jangan beri jadi qalqalah. Tuan-tuan ejah lah guna-guna. Ejah. Cuma itu dia panggil, dia punya teori dia begitulah. Dan seterusnya kata dia wa na'imil aina min na'budu ma'a tarqiqil ba'i wa dhammid dali min ghairi isba'. Dan lembutkan ain daripada na'budu serta nipiskan ba' dan dhammahkan dal. Lagi sekali kata dia dan lembutkan ain. Ain mana? Ain nasta'in. Ain tu lembutkan dia, jangan beri jadi keras sangat. Nasta'in itu keras tu. Nasta'in keras. Ataupun nasta'in, itu dah jadi lain. Itu tak bunyi ain terus tu, itu bunyi hamzah. Ada kita dengar orang baca begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. In. Dia tak jadi ain. Dia panggil air kepada ain tak ada. Sepatutnya berair ain. Kita beri air ada air dia. Dia berair huruf ain ni. Kalau tak berair dia kering tu jadi hamzah. Itu bahasa istilah. In itu hamzah. Ain tu jadi ada air sikit, itu panggil ain. Maka kalau ada orang sebut tak berair, maka jadi hamzah dia tu. Jadi alif. Maka kena hati-hati juga, beri perhatian masa sebut ain nasta'in. Cuma nak beri lembutkan dia tu. Daripada na'budu, begitu juga dengan na'budu dia kata. Na'budu. Awal-awal lagi iyyaka na'budu. Nasta'in tu belakang dah. Awal-awal lagi pun ada juga na'budu. Iyyaka na'budu. Itu hak betul. Tak boleh jadi kerah. Iyyaka na'budu. Kerah. Kerah dia boleh jadi ke arah alif. Lembutkan dia serta nipiskan ba na'bu. Nipiskan ba wad' na'budu. Nak nipis guna ba situ. Dia tidak nipis juga ba sebab dia bagi depan. Wallahu alam apa maksud tuan kita ni tarqiqil ba di situ, sedangkan ba di situ adalah bagi depan. Dan dhammahkan dal. Dan huruf dal itu bagi depan na'budu du. Okey. Dan kata dia min ghairi isba', huruf dal yang berbaris depan tadi tidak isba'. Tuang penterjemah ni dia terjemah tidak mengenyangkan bunyi. Payah nak faham tu. Dia kata iaitu baris depan akan nya tu dal. Baris depan akan dal, na'budu du lah. Dengan tidak mengenyangkan bunyi. Mengenyangkan bunyi. Tak tahu faham? Iaitu baris depannya jangan terlampau panjang sampai jadi terkenyang. Wallahu a'lam. Dia bukti situ.
Jadi dia cuba, nampaknya penterjemah kita ni dia cuba untuk menterjemah ataupun menafsirkan apakah perkataan isba'. Tapi bagi saya ini terjemahan yang payah sikitlah. Sepatut bila kita terjemah dengan mudahlah untuk difahami. Wallahu alam apa maksud dia, sama ada dia memang memahami istilah itu ataupun dia tidak memahami penterjemah ni. Kita pun tak kenal siapakah Syekh Tan Muhammad Saleh bin Abu Bakar. Usaha dia nak terjemah nuskah asal kita ni dalam bahasa Arab, dia kata dia ambil apa nama ni, ambil inisiatif untuk terjemahkan sebagai satu tanggungjawab, dia kata terjemah ke bahasa Melayu. Kemudian diambil pula oleh oleh penerbit kita ni Ustaz apa nama ni Abdul Ghani Jabal Maraki. Dia ambil pula, dia terjemah ataupun dia kemaskinikan balik. Cuma terjemahan kepada istilah isba' itu sendiri, bila dia sebut begitu agak tidak jelas lah. Dia kata dengan tidak mengenyangkan bunyi, iaitu baris depannya jangan terlampau panjang sampai jadi terkenyang. Susah nak faham. Cuma istilah isba' ini kalau kita belajar ilmu qiraat, ilmu tajwid pun ada, tapi banyak disebut dalam ilmu qiraat lah. Masyhur istilah isba' ini dalam ilmu qiraat. Dalam ilmu tajwid tidak disebut sangat isba', melainkan hanya disebut mad dengan dipanggil apa nama ni, qasar ataupun tawassut, begitu saja. Mungkin ada juga kitab-kitab tajwid yang menulis istilah isba' ni. Cuma lebih mudah untuk difahami isba' itu adalah 6 harakat ataupun panjang. Sudah dipahami panjang. Jadi kalau disebut min ghairi isba' wa dhammid dali min ghairi isba', cukup untuk kita terjemah dan di baris depankan huruf dal itu tanpa dipanjangkan ataupun tanpa dimatkan dia. Habis cerita. Orang pun faham dah. Jadi kalau kita sebut istilah asal dia syaba'a tu memang kenyang istilah dia, tapi bila kita memasukkan elemen terjemahan asal kepada penerangan dalam hukum begini agak tak sampai maksud. Saya kira begitulah. Itu kita punya ta'liq kita lah kepada apa yang ditulis di sini. Jadi dia nak kabur apa di sini? Ayat yang penerangan terakhir berkaitan ayat yang kelima ini, kata dia kena lembutkan ain pada kalimah na'budu dan juga nasta'in tadi, na'budu, dan dhammahkan dal, iaitu baris depan akannya dengan tidak memanjangkan bunyi. Maka na'budu du tu jangan beri panjang. Iyyaka na'budu wa begitu sepatutnya. Jangan jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu salah. Na'budu wa salah. Na'budu wa itu sepatutnya. Jadi maksud tuan kita yang asal min ghairi isba' tanpa kita memanjangkan. Na'budu wa itu maksud dia. Jadi itulah ayat yang kelima. Maka kita bacalah balik-balik tuan-tuan. Iyyaka na'budu. Pertamanya kena jaga tasydid. Iyya. Jangan jatuh tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Telah disebut di awal pembahasan bahawasanya kalau kita baca dengan tidak ada tasydid, dia boleh merubah makna kepada matahari, cahaya matahari lah yang kami sembah. Iyyaka na'budu. Kalau iyyaka na'budu hanya kepada engkau ya Allah kami sembah. Tapi kalau kita tak baca dengan sabdu iyya, kita baca iyyaka na'budu, dah jadi cahaya matahari lah yang kami sembah. Maka kena beri perhatian pada ayat kelima, sabdu kena jaga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu. Lepas tu kena beri jadi kaf masa nak sebut iyyaka na'budu, jangan terlalu cepat. Iyyaka na'budu tak boleh, ikhtilas tak boleh.
itu bukan tempat dia, maka kena baca dengan betul-betul iyyaka na'budu. Dan jangan pula terlalu lambat sehingga jadi ada alif, iyyaka na'budu. Ini kesimpulan daripada hak kita bincang tadi. Begitu juga dengan nasta'in, nasta'in pun wa iyyaka nasta'in. Jangan cepat, wa iyyaka nasta'in, jangan cepat dan jangan lambat sehingga jadi ada mat. Dan pada nasta'in itu, nasta'in jangan beri jadi lambat kerana tak boleh jadi qalqalah sin sehingga pula jadi lambat dan jadi saktah nasta'in. Ejahlah biar jadi nasta'in. Begitulah. Dan tamatlah perbahasan pasal ayat yang ke 5. InsyaAllah kita masuk pada ayat yang ke-6 pada pertemuan yang akan datang pula insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.